Rahasia gelap dalam rumah mentua, aku tak pernah sangka. Halo, nama saya Aina. Saya berumur 29 tahun. Saya sudah berkahwin selama 4 tahun, bermula ketika saya berumur 25 tahun. Perkahwinan kami bukan dari cinta, lebih kepada perjodohan atas permintaan arwah ibu saya yang sangat mahu melihat saya bahagia sebelum dia meninggalkan kami. Ayah saya dan adik-beradik saya juga menyokong keputusan itu, jadi saya bersetuju walaupun saya tidak mengenali suami saya sebelum itu. Kami memulakan hidup bersama di sebuah kampung kecil di Perlis, di rumah keluarga suami saya. Setahun pertama, perkahwinan kami berlalu dengan biasa-biasa sahaja. Tiada kegembiraan luar biasa, tapi juga bukan derita yang mengerikan. Kehidupan kami agak membosankan dan berulang-ulang, penuh dengan rutin harian yang membosankan. Saya tinggal bersama keluarga suami kerana tiada rumah sendiri waktu itu. Jadi setiap hari kami sering bertengkar kecil, terutama berkaitan dengan ibu mentua dan adik-beradik suami yang kadang-kadang mengganggu kedamaian rumah tangga kami. Suatu hari, suami saya memberitahu bahawa dia ingin berhijrah ke luar negara, ke sebuah negara jiran di Timur Tengah kerana peluang perniagaan yang ditawarkan oleh sahabatnya. Dia mengajak saya ikut serta dengan harapan dapat mengumpul wang untuk membeli rumah sendiri dan memulakan kehidupan yang lebih baik. Saya setuju kerana saya juga sudah penat dengan suasana rumah yang tegang dan masalah yang tak berkesudahan. Nama sebelum sebetulan saya memutuskan untuk tinggal bersama ayah dan adik-beradik saya dahulu, supaya tiada masalah berlaku ketika suami saya tiada. Saya tinggal di rumah ayah selama 2 bulan, namun suasana di sana juga kurang memuaskan. Saya rasa mereka tidak selesa dengan kehadiran saya, mungkin kerana saya sudah berumah tangga dan suasana rumah sedikit berbeza. Akhirnya saya menghubungi makcik saya, Wan Nor, yang tinggal di sebuah apartmen cantik tepi pantai di Langkawi. Dia adalah kakak kepada ayah saya dan sangat rapat dengan saya. Makcik Wan Nor mengajak saya tinggal bersamanya selama beberapa bulan, supaya saya boleh berehat dan mencari ketenangan. Rumahnya besar dan kosong kerana mereka belum mempunyai anak. Suami makcik, Pak Rashid, seorang lelaki yang baik dan penyayang, sentiasa memberi sokongan dan membuat saya rasa seperti keluarga sendiri. Saya mula merasa bebas dan selesa di sana, memakai pakaian yang cantik dan santai, menikmati suasana tepi pantai yang menyegarkan. Tetapi, walaupun saya dihargai dan dijaga dengan baik, perasaan bosan mula menyelinap kembali. Saya meminta makcik carikan saya pekerjaan supaya saya tidak terperap di rumah sahaja. Namun, mereka menolak dengan penuh kasih sayang, menawarkan saya wang secukupnya supaya saya dapat berehat sepenuhnya tanpa perlu bekerja. Mereka mahu saya merasa dihargai dan tidak terbeban. Saya rasa berterima kasih, tetapi juga terasa terkongkong kerana tiada kebebasan untuk berdikari. Saya mula keluar bersama makcik dan suaminya, menonton wayang dan berjalan-jalan untuk menghilangkan rasa jemu. Namun, apabila saya bercadang untuk menyewa rumah sendiri, Pak Rashid menolak keras. Dia berpendapat saya tidak perlu tinggal bersendirian, terutama sebagai seorang wanita, dan lebih baik saya tinggal dengan mereka yang mengambil berat. Saya faham niat mereka, tapi hati saya tetap rasa terkurung. Pada suatu masa, Pak Rashid mengambil cuti kerja kerana masalah kecil di pejabat. Makcik saya masih pergi bekerja, jadi saya tinggal di rumah bersama Pak Rashid beberapa hari. Dia sentiasa menyokong saya dan menganggap saya seperti adik sendiri. Suatu pagi, selepas saya bangun tidur, dia memanggil saya sayang dan pengantin baru, membuat hati saya bergetar kerana sudah lama saya tidak mendengar kata-kata manis seperti itu dari suami saya sendiri. Kami makan sarapan bersama, menonton filem romantik, dan dia mula berbicara dengan penuh kasih sayang, memuji kecantikan saya, dan membuat saya rasa seperti pengantin baru yang bahagia. Saya terkejut dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba begitu perhatian dan romantik, berbeza dengan suami saya yang dingin. Saya merasa hidup saya seolah-olah bermula semula, walaupun hanya sementara. Namun perasaan itu membawa saya ke dalam dilema yang semakin rumit antara kesetiaan kepada suami dan rasa dihargai yang saya peroleh di sini. Rasanya saya mula memikirkan apa yang akan terjadi seterusnya dan apakah pilihan yang harus saya buat. Perjalanan ini baru sahaja bermula dan saya tidak tahu ke mana ia akan membawa saya. Apa yang akan saya lakukan apabila rahsia yang tersembunyi mula terdedah? Bagaimana nasib rumah tangga saya? Satu perkara yang pasti, hidup saya tidak akan sama lagi.
Sejak hari pertama saya menetap di rumah Makcik Wan Nor, suasana hidup saya berubah begitu drastik. Rumahnya luas, berdekorasi kemas dengan warna-warna lembut yang menenangkan, dan tingkap-tingkap besar membolehkan cahaya mentari pagi mengalir masuk dengan bebas. Saya sering memakai baju kurung moden yang cantik, dengan tudung yang disusun rapi, lengkap dengan aksesori halus seperti rantai emas nipis dan cincin perak, menambah seri penampilan saya yang sederhana tetapi elegan. Kadang-kadang, saya mengenakan kasut tumit rendah berwarna pastel yang serasi dengan pakaian saya, membuatkan saya rasa lebih yakin dan anggun. Makcik Wan Nor sangat penyayang dan penuh perhatian. Dia selalu memastikan saya selesa dan tidak kekurangan apa-apa. Suaminya, Pak Rashid, pula seorang lelaki yang sopan dan mudah bergaul, sering membantu saya dengan tugas-tugas kecil di rumah dan sentiasa memastikan saya tidak berasa kesunyian. Walaupun mereka berdua tidak mempunyai anak, mereka menganggap saya seperti anak sendiri dan sikap sayang mereka membuat saya rasa dihargai dan disayangi. Namun, walaupun suasana yang indah dan penuh kasih sayang, saya mula merasakan sesuatu yang kurang. Rutin harian saya yang baru ini, walaupun jauh dari masalah rumah tangga yang sebelum ini, tetap membawa saya kepada kebosanan yang mendalam. Saya merindui kebebasan untuk berdikari, untuk bekerja, dan bergaul dengan orang di luar sana, tetapi Makcik dan Pak Rashid menolak sekeras-kerasnya idea saya untuk mencari pekerjaan. "Sayang, kamu tak perlu risau tentang wang," kata Makcik Wan Nor suatu hari sambil mengusap bahu saya lembut. "Kami ada cukup untuk kamu, dan kami mahu kamu rehat betul-betul." Pak Rashid pula menambah, "Memang kami faham kamu rasa bosan, tapi di sini kamu selamat. Jangan risau, kami akan bawa kamu keluar selalu, tengok wayang, makan-makan. Apa yang penting, kamu rasa bahagia." Awalnya saya rasa terharu dengan perhatian mereka, tapi lama-kelamaan hati saya berasa sempit. Saya mahu lebih daripada sekadar penumpang dalam hidup mereka. Saya mahu berdiri sendiri, walau susah sekalipun. Tetapi setiap kali saya sebut tentang menyewa rumah sendiri atau bekerja, suara mereka jadi tegas dan menolak. "Kalau kamu duduk sendiri, siapa nak jaga kamu?" "Gak. Nikita menagada anak perempuan lain yang boleh jaga kamu," kata Pak Rashid dengan nada serius, membuat hati saya berasa bersalah dan terperangkap. Walaupun saya cuba memahami, ada sesuatu yang membuat saya gelisah. Saya merasa seperti tawanan emas, terkurung dalam kasih sayang yang berlebihan. Namun, saya tidak mahu menyakiti mereka yang telah banyak membantu saya. Suatu pagi, ketika Makcik Wan Nor keluar lebih awal ke kedainya, saya terjaga dari tidur oleh suara Pak Rashid yang memanggil saya dengan lembut, "Sayang, jom kita sarapan." Suara itu membuat hati saya berdebar. Dia memanggil saya sayang dan pengantin baru dengan nada mesra yang tidak pernah saya dengar dari suami saya sendiri. Saya bangun dengan perasaan campur aduk, terkejut, gembira, dan sedikit keliru. Di dapur, saya sibuk menyediakan sarapan pagi sambil Pak Rashid berdiri di sebelah, memerhati dengan senyuman manis. Dia mula melontarkan pujian tentang kecantikan saya, bagaimana dia kagum dengan kelembutan saya, dan betapa bertuahnya dia mempunyai saya di rumah. "Tak ada lelaki lain yang tahu hargai kecantikan macam saya hargai kamu," katanya dengan suara halus, membuat saya rasa seperti berada dalam mimpi. Saya yang selama ini dahagakan kata-kata manis dan perhatian mula hanyut dalam suasana itu, terlupa sebentar tentang segala masalah dan kebimbangan. Kami duduk di ruang tamu, menonton film romantik sambil menikmati buah-buahan segar dan minuman sejuk. Suasana begitu tenang dan hangat, dan saya merasakan kebahagiaan yang lama hilang dalam hati saya. Hari itu Pak Rashid sangat perhatian, mesra, dan penuh dengan kata-kata pujian yang membuat saya rasa seperti pengantin baru yang sedang menikmati bulan madu. Namun, di sebalik semua itu, ada sesuatu yang mula berlegar di pikiran saya. Saya tahu perasaan ini bukan milik saya, dan saya tahu saya harus jaga hati suami saya, walaupun kami tidak pernah mesra seperti ini. Tetapi, mengapa saya begitu mudah terbuai dengan perhatian Pak Rashid? Adakah saya sedang melangkah ke dalam lorong yang salah? Pertanyaan itu mengganggu pikiran saya, tetapi saya belum bersedia untuk mencari jawaban. Apa yang pasti, hidup saya kini penuh dengan konflik antara kesetiaan dan kebahagiaan yang selama ini saya impikan. Saya tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh liku.
Apa yang akan berlaku apabila hati mula bercelaru? Adakah saya akan terus hanyut dalam dunia baru ini, atau saya akan kembali ke realiti yang penuh dengan tanggung jawab dan kesetiaan? Saya masih belum tahu jawapannya, tapi satu perkara yang pasti, rahsia yang tersembunyi di sebalik kasih sayang ini bakal mengubah hidup saya untuk selama-lamanya. Setelah beberapa minggu tinggal bersama Makcik Wan Nor dan Pak Rashid, saya mula merasakan perubahan yang pelik dalam hidup saya. Pada mulanya, saya sangat bersyukur dengan layanan mereka kerana mereka melayan saya seperti keluarga sendiri. Namun, semakin lama saya tinggal di situ, semakin saya sedar bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Makcik Wan Nor seorang wanita yang sangat baik dan penyayang, sentiasa memastikan saya selesa dan gembira. Dia sering memuji pakaian saya yang anggun, seperti baju kurung moden dengan warna-warna lembut yang menyerlahkan keayuan saya. Tudung saya sentiasa tersusun kemas dan saya gemar memakai aksesori halus seperti gelang perak dan cincin emas putih yang memberikannya sentuhan feminin yang sopan namun menawan. Pak Rashid pula seorang lelaki yang sentiasa sopan, tetapi kadang-kadang sikapnya membuat saya berasa tidak selesa. Suatu hari ketika Makcik Wan Nor keluar ke kedainya seperti biasa, saya dan Pak Rashid tinggal berdua di rumah. Pada mulanya, suasana biasa sahaja. Kami duduk minum teh dan berbual ringan. Tapi tiba-tiba suasana berubah apabila dia mula memberi perhatian yang lebih dekat kepada saya. Dia memuji saya dengan kata-kata manis yang membuat hati saya berdebar, namun pada masa yang sama, saya merasa janggal dan tidak tahu bagaimana harus bertindak. "Sayang, kamu memang cantik sangat hari ini," katanya sambil tersenyum lembut. "Saya rasa bertuah dapat teman sebaik kamu." Saya tersenyum, cuba menahan perasaan tidak selesa. Tapi sedian mendekati saya dan tangan yang sepatutnya hanya menyentuh bahu saya mula bergerak lebih dekat. Hati saya berdebar kencang dan saya cuba menarik diri, namun perasaan takut mula menyelinap. Saya teringat akan suami saya, Farid, yang jauh di Timur Tengah, yang saya pernah anggap sebagai suami yang biasa-biasa sahaja, tanpa kehangatan dan kata-kata manis. Saya rasa bersalah kerana membiarkan diri saya terperangkap dalam situasi ini, tetapi pada masa yang sama saya bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Saya berusaha mengelak dan berkata, "Pak Rashid, saya rasa kita tidak patut begini. Saya hormati awak macam keluarga, tapi ini tidak betul." Dia mendengar kata-kata saya dengan wajah serius dan akhirnya menarik diri. "Maafkan saya, Aina. Saya tidak mahu buat kamu rasa tidak selesa. Saya cuma terlalu sayangkan kamu seperti adik sendiri." Saya mengangguk, cuba tenangkan hati yang bergegar, namun perasaan takut dan bimbang terus menghantui saya. Saya mula merancang untuk memberitahu Makcik Wan Nor tentang kejadian ini, tetapi saya takut menjejaskan hubungan kami yang selama ini baik. Hari-hari selepas itu, saya cuba elakkan dari berdua-duaan dengan Pak Rashid. Saya lebih banyak berada di bilik atau keluar bersama Makcik Wan Nor, namun saya tahu rahsia ini tidak boleh saya pendam lama-lama. Saya mula terfikir bagaimana jika saya memberitahu suami saya, tetapi hubungan kami yang dingin dan jarang berkomunikasi membuat saya ragu dia akan memahami. Saya juga takut jika perkara ini tersebar, keluarga Makcik dan Pak Rashid akan kecewa dan marah. Dalam kekalutan hati itu, saya sedar satu perkara. Saya tidak boleh terus hidup dalam keadaan ini. Saya mahu keluar dari situasi yang membingungkan dan menyakitkan ini, walau apapun risikonya. Namun, saya masih belum tahu bagaimana caranya. Saya buntu, terperangkap antara rasa hormat, kasih sayang, dan ketakutan yang membelenggu. Apakah yang akan saya lakukan? Adakah saya akan berterus terang kepada Makcik Wan Nor? Atau saya akan menyimpan rahsia ini dan terus berdiam diri? Dan bagaimana pula dengan masa depan perkahwinan saya yang mula terasa rapuh di hujung jari? Saya tahu keputusan yang saya buat selepas ini akan mengubah hidup saya. Tapi saya masih belum bersedia untuk melangkah ke hadapan. Cerita ini baru sahaja bermula dan ia menyimpan lebih banyak rahsia yang belum terungkap. Hari-hari selepas kejadian itu, saya cuba menenangkan diri. Tapi hati saya penuh dengan rasa bersalah dan bingung. Suasana di rumah Makcik Wan Nor mula berubah. Walaupun mereka masih berbaik dan penuh perhatian, ada sesuatu yang tidak sama lagi. Saya sering terfikir, adakah saya yang terlalu sensitif? Atau memang ada sesuatu yang sedang berlaku di sebalik senyuman dan kata-kata manis mereka? Makcik Wan Nor masih melayan saya seperti anak sendiri, sering menjemput saya ke dapur untuk membantu menyediakan makanan atau ke kedainya untuk menemani dia.
Dia selalu bercakap dengan nada mesra, memuji saya dengan kata-kata manis yang membuat saya berasa dihargai. Pakaian saya semakin anggun, dengan baju kurung moden berwarna pastel yang disulam halus, dipadankan dengan tudung satin yang licin dan kemas, serta kasut tumit rendah yang menambah seri langkah saya. Setiap hari, saya coba tampil cantik bukan untuk sesiapa, tapi untuk memberi semangat pada diri sendiri yang semakin rapuh. Namun, Pak Rashid semakin menunjukkan sikap yang agak pelik. Kadang-kadang dia terlalu rapat, kadang-kadang pula seperti menjauhkan diri tanpa sebab. Saya cuba memujuk hati supaya tidak terlalu memikirkan, tapi perasaan tidak selesa itu sukar diabaikan. Saya mula menyimpan jarak, walaupun sukar kerana kami tinggal di rumah yang sama. Suatu petang, ketika Makcik Wan Nor keluar ke kedai, Pak Rashid duduk di sebelah saya di ruang tamu. Dan dia mulai berbicara perlahan, dengan nada yang serius dan agak berbeza dari biasa. Aina, saya tahu ini susah untuk kamu, tapi saya mahu kamu tahu, saya hanya mahu yang terbaik untuk kamu, katanya sambil memandang tepat ke mata saya. Saya faham kamu penat dengan kehidupan kamu sebelum ini, tapi di sini, kamu bukan sahaja dilindungi, malah kamu dianggap keluarga. Saya mengangguk perlahan, cuba memahami maksudnya, namun hati saya masih bergegar. Saya cuba menjawab dengan suara yang tenang. Saya hargai semua yang makcik dan abang buat untuk saya. Tapi saya rasa saya perlukan ruang untuk diri sendiri. Saya mahu berdikari, walaupun sukar. Dia tersenyum sayu. Saya faham. Tapi kamu kena ingat, di luar sana dunia ini kejam. Kita yang ada di sini, kita jaga kamu. Dia berbuat sesuatu yang boleh membahayakan diri kamu. Saya terdiam, kata-katanya membuat saya berfikir panjang. Benar, dunia luar penuh dengan cabaran dan bahaya, tapi adakah saya harus terus hidup dalam keadaan yang membuat saya rasa terkurung dan tidak bebas? Malam itu, saya termenung lama di balkoni, melihat bintang yang berkelip di langit langkawi yang tenang. Saya tahu saya perlu buat keputusan segera. Saya tidak boleh terus hidup dalam keadaan begini, bersembunyi dan berbohong kepada diri sendiri dan orang lain. Namun, ada satu perkara yang membuat saya takut. Jika saya cuba keluar dari situasi ini, bagaimana jika Makcik Wan Nor dan Pak Rashid marah? Bagaimana jika rahasia yang tersembunyi ini terbongkar dan menghancurkan hubungan kami selama ini? Lebih mengerikan, bagaimana pula dengan masa depan saya bersama suami di luar sana? Saya tahu, apa jua keputusan yang saya buat, ia akan ada kesan yang besar. Dan dalam hati kecil saya, ada suara yang berbisik. Adakah kamu benar-benar bersedia untuk menghadapi kebenaran ini? Cerita saya belum berakhir. Malah, ia baru sahaja sampai ke titik paling genting. Apa yang akan berlaku seterusnya? Adakah saya akan terjerumus lebih dalam ke dalam rahasia yang gelap ini? Atau saya akan berani menentang segala yang selama ini membelenggu saya? Saya tunggu jawaban dari kalian semua, kerana saya rasa cerita ini belum selesai di sini. Setelah perbualan serius itu, suasana antara saya dan Pak Rashid menjadi semakin tegang, namun penuh dengan keheningan yang tidak terucap. Saya coba mengekalkan jarak, namun dia tetap hadir dalam setiap ruang di rumah itu, seolah-olah bayang-bayang yang tidak boleh saya elakkan. Setiap kali kami bertentang mata, hati saya berdebar antara takut dan bingung. Suatu petang, ketika Makcik Wan Nor keluar dari rumah untuk urusan kerja, saya sedang duduk sendirian di ruang tamu mengenakan baju kurung rona lembut yang menyerlahkan keayuan saya. Tudung saya disusun rapi dan saya memakai gelang tangan perak yang menjadi kegemaran saya. Pak Rashid masuk membawa sepinggan kuih tradisional dan duduk bersebelahan saya. Dia mula bercerita tentang kehidupannya, tentang tekanan kerja dan rasa kesepian yang dia alami kerana tidak mempunyai anak. Suaranya lembut, penuh dengan kesedihan yang saya jarang lihat sebelum ini. Saya mula merasa simpati, walaupun perasaan tidak selesa masih berlegar di hati saya. Tapi saya gembira kamu ada di sini, Aina. Kamu macam sinar dalam hidup saya yang suram, katanya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Saya terdiam, tidak tahu bagaimana harus membalas kata-kata itu. Hati saya bergejolak antara rasa belas dan kekhawatiran. Saya tahu, jika saya membiarkan keadaan ini berlanjutan, ia boleh membawa kepada sesuatu yang lebih rumit dan tidak diingini. Malam itu, saya termenung lama di bilik saya yang sederhana tetapi kemas.
Saya memandang cermin, melihat wajah saya yang tampak letih dan penuh persoalan. Saya teringat nasihat ibu saya dulu, betapa pentingnya menjaga maruah dan kejujuran dalam hidup. Saya berjanji pada diri sendiri untuk mencari jalan keluar, walaupun ia tidak mudah. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk berbincang dengan Makcik Wan Nor secara terbuka. Saya mengumpul keberanian dan meluahkan segala rasa yang tersembunyi selama ini. Makcik Wan Nor mendengar dengan penuh perhatian, wajahnya berubah serius tetapi penuh kasih sayang. Dia memegang tangan saya erat. Aina, kita keluarga. Apa sahaja yang berlaku kita akan hadapi bersama. Jangan takut untuk jujur. Perbualan itu membuka lembaran baru dalam hidup saya. Saya mula merasakan sedikit kelegaan kerana tidak lagi menyimpan rahsia seorang diri. Namun, saya tahu cabaran sebenar masih menunggu di hadapan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perubahan sikap dari semua pihak. Pak Rashid cuba menyesuaikan diri dan menjaga batas, manakala Makcik Wan Nor menjadi lebih penyayang dan memahami. Saya juga mula merancang untuk mencari pekerjaan dan berdikari seperti yang saya impikan. Namun di sebalik semua itu, ada satu rahsia yang belum saya ketahui. Rahsia yang bakal mengubah segalanya dan menggoncang dunia yang saya cipta selama ini. Apakah rahsia itu? Dan bagaimana ia akan mempengaruhi hidup saya dan keluarga baru saya ini? Cerita saya semakin mendebarkan, dan saya masih mencari jawaban untuk setiap persoalan yang terpendam dalam hati. Saya berharap kalian akan terus mengikuti perjalanan ini, kerana ia baru sahaja bermula. Hari-hari selepas perbualan jujur bersama Makcik Wan Nor, saya mula merasakan perubahan yang ketara dalam hubungan kami sekeluarga. Makcik menjadi lebih terbuka dan penuh perhatian, manakala Pak Rashid cuba menjaga jarak dan mengawal sikapnya agar saya tidak lagi berasa tidak selesa. Namun di sebalik itu, hati saya masih resah, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi dan belum terungkap. Suatu petang, ketika saya sedang membantu Makcik Wan Nor mengemas kedainya yang menjual langsir dan perhiasan rumah, saya terdengar suara-suara bisikan dari dalam bilik store. Saya menghampiri perlahan dan cuba mendengar perbualan mereka. Hati saya berdegup kencang apabila saya mengenali suara Pak Rashid dan beberapa lelaki lain yang saya tidak pernah lihat sebelum ini. Saudara bercakap tentang sesuatu yang saya tidak faham sepenuhnya, namun perkataan seperti projek, wang dan perniagaan sering disebut. Saya cuba mengelak, tetapi rasa ingin tahu menguasai diri saya. Saya mula merasa takut dan was-was, tertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang berlaku di sebalik pintu itu. Malam itu saya tidak dapat tidur. Bayangan perbualan tadi berputar-putar dalam kepala saya, menimbulkan rasa curiga yang mendalam. Saya mula memikirkan semula segala perkara pelik yang berlaku sejak saya tinggal di sini. Adakah Makcik dan Pak Rashid terlibat dalam sesuatu yang tidak betul? Atau adakah saya terlalu paranoid? Saya tahu saya perlu berhati-hati. Jika saya salah sangka, ia boleh merosakkan hubungan kami yang selama ini saya anggap keluarga. Tetapi sebenarnya saya harus bersedia menghadapi realiti yang sukar. Keesokan harinya, saya coba bertanya secara santai kepada Makcik Wan Nor tentang perbualan yang saya dengar, tetapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Itu urusan kerja, Aina. Jangan risau, semuanya baik-baik saja." Namun, sikapnya yang agak mengelak membuat saya semakin was-was. Saya tahu ada sesuatu yang dia tidak mahu saya tahu. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Saya cuba menyesuaikan diri dengan kehidupan di situ, tetapi perasaan tidak tenang tetap menghantui. Saya mula merancang untuk mencari jawapan sendiri, walaupun risiko yang mungkin saya hadapi. Dalam hati saya berdoa agar semuanya akan baik-baik sahaja. Namun, naluri saya memberitahu ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti untuk terbongkar. Apa yang akan saya temui nanti? Rahsia apa yang tersembunyi di balik senyuman Makcik dan kelembutan Pak Rashid, dan bagaimana ia akan mengubah hidup saya? Cerita ini semakin rumit, dan saya hanya mampu menunggu saat yang tepat untuk menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi. Sejak malam itu, perasaan saya berbaur antara takut dan ingin tahu semakin membara. Saya tahu saya tidak boleh terus membiarkan diri saya hidup dalam ketidaktentuan. Saya perlu bertindak, walaupun hati berdebar-debar memikirkan akibatnya. Suatu pagi yang cerah di Langkawi, saya bangun awal mengenakan baju kurung rona pastel yang lembut, lengkap dengan tudung satin berkilauan dan gelang perak yang berkilat di pergelangan tangan.
Saya keluar ke dapur di mana Makcik Wan Nor sedang menyediakan sarapan dengan senyuman manis. Namun saya tahu saya harus mula membuka bicara. Saya mahu bercakap dengan Makcik tentang sesuatu. Saya memulakan dengan suara yang agak gemetar. Makcik Wan Nor menoleh dan tersenyum keibuan. Apa sahaja sayang, Makcik sentiasa ada untuk kamu. Saya menarik nafas dalam-dalam dan meluahkan apa yang saya dengar malam itu tentang perbualan Pak Rashid dan lelaki-lelaki lain di bilik stor. Wajah Makcik berubah serius dan dia mengajak saya duduk di ruang tamu yang dihias cantik dengan perabot kayu berukir halus. Dia mengambil masa sejenak sebelum mula bercakap. Aina, Makcik tahu kamu risau. Apa yang kamu dengar itu memang benar, tapi bukan seperti yang kamu fikirkan. Saya terpaku menunggu penjelasannya. Pak Rashid dan saya terlibat dalam perniagaan yang agak rumit, tapi halal dan sah. Kami sedang berusaha untuk membina masa depan yang lebih baik. Itu sebab Makcik selalu mahu kamu tinggal di sini, supaya kamu selamat dan tidak terbeban dengan masalah di luar. William, saya masih tidak dapat menerima sepenuhnya, tapi Makcik meneruskan, ada perkara yang Makcik belum beritahu kamu kerana mahu melindungi kamu, tapi sekarang kamu sudah besar, sudah tiba masa kamu tahu kebenaran. Hati saya berdegup kencang, penuh dengan pelbagai persoalan yang belum terjawab. Tapi, Makcik menambah, ini bukan mudah untuk difahami dan boleh mengubah pandangan kamu terhadap kami. Saya terdiam, cuba mengawal emosi yang bercampur aduk. Makcik Wan Nor menghulurkan tangan, menggenggam tangan saya erat-erat. Kamu bukan sahaja keluarga kami, Aina. Kamu adalah harapan kami juga. Kata-katanya menusuk ke dalam hati saya, membuat saya berfikir tentang apa yang selama ini saya alami dan betapa besarnya pengorbanan mereka. Namun, dalam sudut hati saya tahu ini hanyalah permulaan. Ada rahasia yang lebih besar sedang menunggu untuk terungkap, rahasia yang mungkin akan menguji kekuatan saya dan keluarga baru ini. Apa yang akan saya lakukan dengan kebenaran ini? Adakah saya mampu menerima dan terus melangkah bersama mereka, atau semuanya akan berubah menjadi mimpi buruk yang tidak berkesudahan? Saya masih mencari jawaban, dan perjalanan ini jauh dari selesai. Sejak perbualan itu, suasana di rumah Makcik Wan Nor berubah menjadi lebih tegang, namun penuh dengan rasa hormat dan kejujuran yang baru. Saya cuba menerima segala penjelasan Makcik, walaupun hati masih berdebar dengan pelbagai persoalan yang belum terjawab. Saya tahu, saya perlu kuat dan bersedia menghadapi apa sahaja yang bakal datang. Pada suatu petang yang redup, ketika langit mulai berwarna jingga keemasan, saya duduk di balkoni rumah sambil memandang lautan yang tenang. Saya mengenakan baju kurung moden berwarna lembut, tudung satin yang mengalir anggun menambah seri penampilan saya. Gelang perak di pergelangan tangan berkilau terkena sinaran matahari yang semakin malap. Dalam keheningan itu, saya berfikir tentang segala yang sudah berlaku. Tiba-tiba, telepon saya berdering. Panggilan dari suami Farid. Suaranya yang jarang saya dengar membuat hati saya berdebar kencang. Aina, kamu bagaimana di sana? Aku rindu, katanya dengan nada lembut. Saya cuba tersenyum walaupun suara saya bergetar. Farid, aku baik. Aku juga rindu kamu. Perbualan itu membuat saya teringat akan janji-janji dan impian kami yang dulu, tapi semuanya terasa jauh dan sukar dicapai. Saya tahu, saya perlu membuat keputusan tentang masa depan kami berdua dan tentang diri saya sendiri. Malam itu, setelah Farid menamatkan panggilan, saya termenung lama. Saya sedar, rahsia yang Makcik dan Pak Rashid simpan bukan sahaja memberi impak kepada saya, tetapi juga kepada hubungan saya dengan suami. Saya perlu memilih jalan yang betul, antara cinta, kesetiaan, dan kebahagiaan diri. Namun sebelum saya sempat memikirkan lebih jauh, pintu rumah diketuk perlahan. Saya membuka pintu dan terkejut melihat Pak Rashid berdiri di situ, wajahnya serius dan penuh rahasia. Aina, ada sesuatu yang perlu aku beritahu kamu, katanya perlahan. Hati saya berdegup laju. Saya tahu apa sahaja yang bakal dia ungkapkan akan mengubah segalanya. Saya bersedia, atau sekurang-kurangnya saya cuba, cerita saya semakin mendebarkan. Apakah rahasia yang bakal terungkap kali ini? Bagaimana saya akan menghadapinya? Dan apakah nasib rumah tangga saya dan keluarga baru yang saya cintai? Perjalanan ini belum berakhir.
Malah ia semakin mendebarkan dan penuh dengan kejutan yang belum saya sangka. Malam itu selepas Pak Rashid masuk ke dalam rumah dengan wajah yang penuh ketegangan, saya duduk di ruang tamu sambil cuba mengumpul keberanian untuk mendengar apa yang akan dia katakan. Dia duduk bersebelahan saya, wajahnya kelihatan serius dan penuh rahsia yang terpendam lama. Saya mengenakan baju kurung ringan berwarna lembut dengan tudung yang tersusun kemas, manik-manik kecil pada hujung tudung berkilauan dalam cahaya lampu. Gelang tangan perak yang biasa saya pakai bergetar sedikit di pergelangan tangan, menandakan jantung saya berdegup kencang. Pak Rashid menarik nafas panjang, kemudian memulakan ceritanya dengan suara yang perlahan tapi penuh berat. Aina, ada perkara yang saya pendam selama ini. Ini bukan mudah untuk saya beritahu, tapi saya percaya kamu layak tahu kebenaran. Dia berhenti sejenak, memandang saya dengan mata yang penuh harapan dan kegelisahan. Saya menelan liur, hati berdegup kencang. Apa yang Pak Rashid nak beritahu saya? Tanya saya dengan suara yang hampir berbisik. Dia menghela nafas lagi. Sebenarnya, perniagaan yang kami jalankan bukan sekadar perniagaan biasa. Ia ada kaitan dengan kumpulan tertentu yang ada pengaruh besar di sini. Saya terlibat kerana nak pastikan keselamatan keluarga, termasuk kamu. Saya terkejut dan perasaan takut mula menjalar dalam diri. Kumpulan apa? Maksud abang, bahaya ke? Pak Rashid mengangguk perlahan. Ya, ada risiko, tapi saya berjanji saya akan lindungi kamu. Itu sebab saya mahu kamu tinggal di sini, jauh dari bahaya di luar. Dada saya sesak dengan pelbagai emosi, takut, bingung, bahkan sedikit lega, kerana akhirnya saya tahu kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun saya juga tahu hidup saya kini semakin rumit. Saya tak tahu macam mana nak teruskan, saya mengaku, suara bergetar. Saya rasa terperangkap antara keluarga saya, suami saya, dan rahsia yang saya tak faham sepenuhnya ini. Pak Rashid meletakkan tangan di bahu saya dengan lembut. Kamu tak keseorangan, Aina. Kita akan tempuhi semua ini bersama. Malam itu, saya tidur dengan fikiran yang berputar-putar, tidak mampu menenangkan hati yang penuh dengan persoalan. Saya tahu, keputusan yang saya buat selepas ini akan menentukan masa depan saya dan mereka yang saya sayangi. Namun, sebelum saya sempat membuat keputusan, satu kejadian yang tidak disangka-sangka bakal mengubah segalanya. Satu malam, pintu rumah kami diketuk dengan kuat, dan suara-suara asing menggema di luar. Siapakah yang datang? Apa niat sebenarnya? Dan bagaimana saya harus melindungi diri dan keluarga baru saya? Ini adalah titik paling genting dalam hidup saya, dan saya masih mencari jawaban. Malam itu, getaran ketukan di pintu rumah kami menggegar keheningan malam Langkawi. Suara-suara asing bergema, membuat jantung saya berdegup pantas. Saya berdiri terpaku, mengenakan baju kurung sederhana berwarna biru muda, tudung yang disusun kemas meliputi rambut, dan gelang perak yang berkilau di pergelangan tangan. Pak Rashid segera bangun, wajahnya berubah tegang dan serius. Dia melangkah ke pintu, membuka perlahan-lahan, dan saya dapat melihat beberapa lelaki berdiri di luar, wajah mereka samar dalam cahaya lampu jalan. Suasana menjadi tegang, hati saya semakin tidak keruan. Pak Rashid bertukar pandang dengan mereka, suara mereka rendah tetapi penuh desakan. Saya berdiri di belakang, cuba memahami apa yang sedang berlaku. Tiba-tiba salah seorang lelaki itu mengeluarkan sekeping kertas dan menyerahkannya kepada Pak Rashid. Pak Rashid membacanya dengan wajah yang semakin serius, kemudian menutup pintu perlahan. Dia memandang saya dengan mata yang penuh kebimbangan. Aina, ini masalah besar. Mereka datang untuk minta penjelasan tentang perniagaan kami. Kita mungkin dalam bahaya. Saya menggigil. Rasa takut dan risau mula menguasai diri. Apa yang akan berlaku seterusnya? Adakah keselamatan kami terancam? Saya teringat suami saya Farid yang jauh di sana. Adakah saya harus menghubunginya? Tetapi bagaimana saya boleh menjelaskannya tanpa membahayakan dia atau keluarga saya di sini? Malam itu penuh dengan ketegangan. Pak Rashid dan Makcik Wan Nor berbincang dengan serius, cuba merancang langkah seterusnya. Bayang-bayang hanya mampu duduk dan berdoa agar semuanya selamat. Namun dalam hati saya, ada satu suara yang semakin kuat bertanya, apa sebenarnya rahasia yang tersembunyi di balik perniagaan ini, dan bagaimana saya boleh melarikan diri dari jaringan yang semakin rapat ini? Saya tahu, hidup saya kini berada di persimpangan yang kritikal.
Setiap keputusan yang saya buat akan membawa kesan besar, bukan sahaja untuk diri saya, tetapi juga untuk keluarga yang saya sayangi. Cerita saya semakin mendebarkan, dan saya masih belum tahu bagaimana akhirnya. Apa yang pasti, rahasia dan cabaran yang saya hadapi ini jauh lebih besar daripada yang saya bayangkan. Adakah saya akan berjaya melangkah keluar dari kegelapan ini, atau adakah saya akan terus terperangkap dalam labirin rahasia dan bahaya yang mengancam? Saya menunggu detik itu dengan penuh debaran, kerana hidup saya kini bergantung pada pilihan yang saya buat.